Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaila binti Rahmat daripada kumpulan G, nombor pelajar 257743. Hari ini akan membentangkan mengenai cukai jualan dalam subjek ekonomi dan pembangunan. Bagi definisi cukai, cukai merupakan bayaran yang dikenakan kepada individu atau entiti perniagaan di atas sebab tertentu. Bayaran cukai telah dikenakan oleh kerajaan mengikut akta yang ditetapkan. Tujuan cukai adalah bagi menjana sistem ekonomi negara. Cukai jualan pula merupakan salah satu cukai yang dikenakan terhadap barangan yang dijual, yang mana ianya diletakkan di atas bahu pembeli dan juga pembekal. Cukai jualan juga merupakan cukai tidak langsung yang dikenakan seperingkat. Bagi tempoh cukai jualan, ianya boleh dikenakan semasa barang dijual daripada penghilang kepada pembeli. Manakala bagi barangan import dan ekspor, ianya akan dituntut di pintu masuk negara atau mana-mana gudang kastam mengikut Akta Cukai Jualan 1972. Segala perincian barangan perlu dilakukan dan semakan cukai boleh dilakukan di laman sesawang seperti di lampiran. Berikut adalah jenis cukai jualan di Malaysia. Yang pertama adalah cukai excise. Cukai ini dikenakan bagi setiap unit barangan sama ada kepada pembeli atau pengeluar dan kedua-duanya. Cukai ini juga dipanggil duty excise. Mengikut Akta Excise 1976, antara barangan yang dikenakan duty adalah seperti minuman keras, rokok, tembakau, kenderaan bermotor, daun teruk dan juga minuman bergula. Berikut adalah graf cukai excise. Seperti di gambar rajah, cukai yang dikenakan akan meningkatkan harga suatu barangan oleh kerana beban yang ditanggung pengeluar juga diambil kira. Sekiranya berlaku permintaan lebih, kilo akan bergerak lebih atas iaitu daripada PEQE kepada P1Q1. Maka dilihat pengurangan berlaku di dalam kuantiti QE kepada Q1, namun harga pula meningkat daripada PE kepada P1. Maka pergerakan tersebut direkodkan daripada S0 kepada S1 setelah cukai dikenakan kepada barangan. Cukai jualan yang kedua adalah cukai ad valorem. Biasanya cukai ini akan dikutip oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri atau mana-mana pihak PBT iaitu pihak berkuasa tempatan mengikut Akta Stamp 1949. Ketentuan cukai yang dikenakan adalah berdasarkan kepada nilai suatu surat cara yang dikeluarkan. Antara surat cara yang dikenakan bayaran cukai adalah seperti surat cara pemindahan sama ada secara jualan atau hadiah, termasuklah hartanah atau security atau mana-mana saham yang disenaraikan di Bursa Saham Malaysia. Seterusnya adalah surat cara yang melibatkan aktiviti ke atas harta seperti penyewaan dan juga pajakan. Surat cara juga boleh digunakan bagi menjamin bayaran dan bayaran balik wang dengan pengujudan kontrak. Dan akhir sekali, surat cara pasaran modal contohnya adalah nota kontrak. Berikut adalah graf bagi cukai ad valorem. Maka pergerakan SO kepada S1 menunjukkan beban yang ditanggung pengguna semakin meningkat oleh kerana berlaku peningkatan harga terhadap barangan tersebut. Ini bermakna semakin tinggi nilai barangan, semakin tinggi cukai yang akan ditanggung oleh pengguna. Cukai tarif juga berada di bawah cukai jualan yang membawa kepada dua situasi berbeza iaitu cukai import dan cukai ekspor. Cukai ini dikendalikan oleh pihak kastam di Raja Malaysia. Cukai import berlaku apabila suatu barangan luar tiba di pintu sempadan atau pintu masuk negara. Kadar cukai yang dikenakan adalah berbeza mengikut Perintah Duty Kastam 1996. Namun tidak semua barangan akan dikenakan cukai kerana ianya adalah tertakluk kepada semakan item yang dibawa.
Sebarang pengesahan perlu dilakukan sekiranya kegiatan import melalui syarikat penghantaran sebagai bukti langsung antara pihak pembekal dan juga pihak kastam. Pemakaian borang K1 adalah menjadi kewajipan sekiranya terdapat kegiatan import yang perlu direkodkan untuk pengesahan. Berikut adalah borang K1 dan juga semakan item yang telah dilakukan bagi aktiviti cukai import. Setelah membuat semakan kepada item 3304, maka di sini dilihat pengguna telah dicas sebanyak 5% bagi barangan yang dibawa daripada Singapura ke Kuala Lumpur. Cukai ekspor berlaku apabila suatu barangan melalui aktiviti ekspor ke negara luar melalui mana-mana pintu sepadan. Mengikut Perintah Duty Kastam 1996, kadar yang dikenakan adalah berdasarkan jenis barangan. Sekiranya terdapat perkataan NIL, ianya membawa maksud tiada sebarang duty dikenakan terhadap barangan tersebut. Namun pengguna atau pembekal perlu menggunakan borang K2 untuk mendapat pengesahan daripada pihak kastam. Berikut adalah contoh borang K2 yang digunakan oleh pihak Hercules Engineering kepada Larsen and Turbo Limited, iaitu daripada Sungai Buloh, Malaysia kepada Chennai, India. Kesan manfaat dan akibat cukai adalah sebagai tambahan bagi memberi gambaran bahawa pemakaian cukai boleh mendatangkan kebaikan dan juga keburukan terhadap masyarakat dan negara. Antara manfaat yang dikesan adalah berlakunya pengurangan kegiatan atau aktiviti tidak sihat. Contohnya, pembelian rokok yang diimport adalah jauh lebih mahal daripada rokok keluaran tempatan. Maka pengguna akan bertindak untuk mengurangi kegiatan tersebut. Kedua, cukai membantu kerajaan meningkatkan sistem ekonomi. Dengan pengutipan cukai, maka pendapatan negara akan bertambah dan kerajaan dapat menyediakan kemudahan awam dengan lebih banyak. Ketiga, cukai dapat memberi kesedaran kepada rakyat. Sebagai contoh, pengambilan minuman keras telah meningkatkan kes kemalangan sehingga menyebabkan kematian. Jika dilihat di media sosial, masyarakat mulai sedar bahawa minuman keras tidak mendatangkan faedah, malahan menimbulkan masalah. Namun terdapat juga kesan akibat daripada pengutipan cukai. Cukai dilihat sebagai cukai regresif yang tidak mengira pendapatan seseorang. Ini kerana cukai jualan dikenakan terhadap semua golongan yang mahu memilikinya. Sebagai contoh, pembelian rokok dan minuman keras. Kesan cukai juga telah meningkatkan aktiviti penyeludupan rokok tembakau bagi memenuhi kehendak pengguna yang tidak mahu membayar cukai dan mendapat harga yang jauh lebih murah daripada rokok yang telah dikenakan cukai. Maka disimpulkan di sini bahawa cukai jualan telah dikategorikan kepada 3 pecahan yang membawa kepada cukai excise, cukai ad valorem dan cukai tarif yang membawa kepada ekspor dan import. Nilai cukai didapati berbeza mengikut kepada semakan item yang ditentukan dan juga nilai barangan. Setiap barangan import dan ekspor hendaklah melalui pengesahan kastam, iaitu menggunakan borang K1 dan K2. Dan pergerakan graf ekonomi akan berbeza setiap kali cukai yang dikenakan dan akan melibatkan beban kepada pengguna dan pengeluar atau pembekal. Terdapat juga manfaat dan akibat daripada kesan cukai yang diaplikasikan di dalam negara. Sekian, terima kasih.